Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa Waalaikumsalam warahmatullahi halukum wabarakatuh. ya ayuhat talaba? Alhamdulillah Nabi khair. Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah. Hal fatartum? Ha. Hal fatartum? Naam, naam. Naam? La, La. Limaza la ya Zamarul? baru bangun tidur. Masya Allah. Sama lah kita. Wow. Okay. Tak adalah Ustaz dah bangun lama sikit lah. Mungkin pada zaman sebelum sikit lah. Okay. Betul memang hujan sikit. Kita nak buat kelas pagi ni. Tak apalah. Ala kulli halin, kelas tetap jalan. Amanah tetap dijalankan. Dan awak perlu untuk belajar. Kenapa? Kerana nak berjaya. Betul tak? Okay. Nak berjaya dalam SPM. Kenapa SPM penting? Jangan masa depan. Ya bagus. Dia untuk masa depan awak semua. Okay, awak pakai sijil SPM untuk ke mana-mana. Okay, ke mana-mana bayangan tu. Dan nak jadi imam pun boleh, kadang perlu SPM. Bayangkan. Jadi SPM ni biarlah terbaik yang semampu yang awak mampu buat lah. Okay. Kalau rasa tak mampu nak capai tinggi, capai yang terbaik lah. InsyaAllah. Okay, baik. Kita buka kelas kita dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Aina Imran? Aina Izni Irfan? Ada Ustaz. Imran wujud. Alhamdulillah. Izni dulu ke Imran dulu? Imran lu. Oh, Imran dulu. Okay. Baik Imran. Ni Hawil hal al-mufrad ni. Okey. Hawil hal mufrad fi ma ya'ti ila hal jumlah fi'liyah. Yajri at-tilmizu muttijaha ila al-mat'am. Muttajihan. Muttajihan ila al-mat'am. I'rab dia. Yajri at-tilmizu yatajahu ila al-mat'am. Bukan i'rab. Dia punya ayat dia. Okay. Jadi apa Jumlah tadi? fi'liyah dia. Jumlah fi'liyah. Yajri at-tilmizu at-tilmidu yatajahu yattajihu ila al-mat'am. ila al-mat'am. Okay, hadha jawab sahih. Okay, baik. Soal thalith. Siapa yang nak tanya terus tak ada masa nak stop. Kalau awak tak ada soalan, tu menandakan awak faham lah. Okay, baik. Sebelum tu Imran, soalan dia minta apa? Lupa nak terang kat kawan. Dia tukarkan hal mufrad kepada hal jumlah fi'liyah. Bagus. Tukarkan hal mufrad kepada hal jumlah fi'liyah. Maknanya muttajihan ni adalah hal mufrad. Jangan awak terpedaya. Maksud hal mufrad tu adalah hal yang berada di hujung satu kalimah. Biasa orang faham macam tu, kan? Betul tak? Hal mufrad adalah bentuk keadaan yang berada di hujung dan dia satu kalimah, tak ada tambah apa-apa. Tiba-tiba awak tengok soalan nombor 2 ni, nampak tak? Dia mutajihan ilal mat'am. Yang ni ada tambah ni, mesti bukan hal mufrad.
Lala awak teka, awak tak tahu hal apa, awak tekalah sama ada hal jumlah ataupun hal syibih jumlah, jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Rupanya salah. Kenapa salah? Kerana ini adalah hal mufrad walaupun dia ada tambah. Cuba ulang balik, apa dia hal mufrad? Apa tanda hal mufrad? Meratas. Fathah. Selain fathah, Alif. alif. Ya. Kasrah. Ya. Okey. Baik. Ya. Dia ada tanda-tanda dia. Cumanya senang macam ni je. Bagi Ustaz lah, kalau cara Ustaz nak tahu dia hal mufrad, caranya adalah tidak ada tanda hal jumlah fi'liyah, tidak ada tanda hal jumlah ismiyah, dan tidak ada tanda hal syibih jumlah. Itulah jawapan dia. So confirm dah dia hal mufrad. Jadi yang pertama sekali kena tentukan dulu mana hal dia. Kalau kita pandai tentukan hal betul, maka kita punya jawapan insya-Allah hampir ke siratil mustaqim. Kalau kita dah tentukan hal tu salah, contohnya awak tentukan hal ni ilal mata'am mulanya, so awak nampak ilah, confirm lah jawapan awak salah. Walaupun awak tulis jawapan tu kan betul, syibih contohnya, tapi sebabkan awak dah tentukan hal yang salah, maka jawapan awak salah. Semalam Ustaz dah terangkan macam mana nak tentukan hal tu. Kenapa kita ambil daripada mutajihan. Semalam Ustaz dah terangkan dah. Yang beratas lah, kenapa kita ambil ni, kenapa tak nak ambil ni. Tapi Ustaz tak nak ulang sekarang, sebab awak boleh tengok balik video yang semalam. Dapat dah link dia? Ada ke tidak Ustaz bagi awak link video semalam rakaman? Ada. Ada eh? Ada. So kalau siapa nak tahu mana mulanya hal, macam mana nak tahu hal, sama ada dia mula dari sini ke, dia mula dari sini ke, dia mula dari sini ke, contoh awak tak tahu, okey, tengok balik video semalam. Ustaz dia terangkan pasal jumlah fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Bila dah tahu itu fi'il lazim atau fi'il muta'addi, awak pun tahu dah mana dia hal. Okey. Baik, soalan ketiga, soal tsalits. Tadkhulu at-tiflatu al-hadanata sakatatu. Sakita tan. Sakitatan. Okey. Jumlah fi'li ada. Tadkhulu at-tiflatu al-hadanata taskutu. Taskutu Taskutu. Ya, tengok balik. Tadkhulu tiflatu al-hadanata taskutu. Sakitah taskutu. Naam, sahih ya Imran. Okey. Betul. Masuknya seorang kanak-kanak perempuan dalam hadanah. Hadanah ni tadika. Taskutu. Taskutu macam ni je dia? Tasin kafta. Salah. Tasin kafta. Ya, bagus. Tasin kafta. So maksudnya pelajar perempuan itu, kanak-kanak perempuan tu masuk ke dalam tadika dalam keadaan senyap. Okey, betul lah. Okey, soalan keempat, soal rabi'. Zahaba at-talibani ila ma'had rakibaini ad-darajah. Okey. Jumlah fi'li ada. Zahaba at-talibani ilal ma'had rakiba. Rakiba. Ad-darajata. Darajata. Okey, betul tak lah ni? Rakiba ni ada tambah apa tak? Tambah alif. Tambah alif. Okey, betul salah? Jawapan Imran kurang tepat. Kerana hal jumlah fi'liyah, yang lain-lain dengar hal jumlah fi'liyah, kalau nak buat hal jumlah fi'liyah kena guna fi'il mudhari'.
Ini fi'il betul lah ni. Dah 2 orang lelaki. Pandai Imran, dia tahu dah mana nak tentukan. Cumanya salah sikit je. Kena pakai fi'il mudhari'. Untuk hal memang kena pakai fi'il mudhari'. Okey. Maka jawapan dia adalah Zahabat talibani ilal ma'had. Apa fi'il mudhari' bagi Rakibah? 2 orang lelaki. Rokibani. Rakibani. Rakibani. Tarkabani. Yarkabani. Yarkabani. Ya Allah, janganlah Rakibani itu isim. Takut saya dengar. Okey. Jangan buat kesalahan sama dengan budak-budak tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dulu. Ini yang tak tahu ni lah. Takut tu. Okey, baik. Yarkabani. Okey, Yarkabani. Rakibani ini adalah isim. Hati-hati. Bahaya. Okay, ini isim Rakibani. Tambah alif nun saja di hujung. Lepas tu ra alif jadi isim fa'il. Okey, yarkabani ad-darrajata. Seterusnya soalu khamis. Qira'atu al-muslimun al-Quran. Qira'a al-muslimun al-Quran. Qur'ana ke Al-Karim. Qur'ani? Qur'anu. Qur'ana. Bagus. Al-Karim. Karima, karimi, karimu. Karima. Bagus. Mutadabbiri na ayatuhu. Ayatihi. Sebab dia jadi bangsa. Tadabbur, maksudnya dalam keadaan tadabbur ayat. Kenapa tak baris atas? Kerana dia adalah jamak muannas salim. Dia baris, patutnya baris atas, tapi dia baris bawah. Jamak muannas salim dia special case. So tukarkan mutadabbiri ni kepada Tadabbaru. okey. Tadabbaru ejaan dia Dal Baro Waw alif. Waw alif. Okey, apa yang salah Ali Imran? Macam atas ni. Apa yang salah ni? Kena tukarkan pada fi'il mudhari'. Ni fi'il madhi ni. Tadabbaru adalah fi'il madhi. Okey, perkataan asal dia adalah tadabbaro. Tadabbaro ni adalah fi'il sulasi mazid dia tambahan. Kalau dia 3 asalnya memang 3 huruf. Dabaro contohnya. Okey. Tapi dia tambah 2 huruf, iaitu dia tambah ta di awal dan dia tambah satu lagi ba sebelum akhir. So ada berapa huruf ni? Ta, da, ba, ba, ro. Dia banyak huruf kan. Okey, so ini adalah fi'il sulasi yang mazid. Dia asalnya 3 huruf, dia pergi tambahnya dengan perkataan yang lain. Jadi alhamdulillah, kita kena jadikan dia fi'il mudhari'. Maka apa dia? Fi'il mudhari' bagi tadabbara. Apa dia? Yatadabbaruna. Bagus. Kenapa pakai ya, tambah ya di awal dan waw nun di hujung? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim mengikut ni bilangan ni muslimun. Okey. So bagus Imran, dia pakai hum. Ya di awal, waw nun di akhir. Dan ni adalah fi'il mudhari'. Okey. Baik. Ni apa ni? Dah. Seterusnya soal sadis. Tabtasimu al-mumarridatu fakhawarota ba'da najahu. Najahu. Selepas ba'da najahi. Bagus. Alfa Mudhaf ilaih. Al-fahso. Mudhaf ilaih baris bawah. Okey. Okey, mudhaf ilaih
Ataupun idghafah, dia baris bawah. Okey, mesti baris bawah. Fahsi. Baik, dia punya Fahsi. pertukaran dia. Yafkhurna. Yafkharna. Yafkharna. Kenapa yafkharna? Hunna. Kerana hunna ni, mumarridat ni adalah 3 orang perempuan. Okey, maka kita jadikan dia fi'il mudhari'. Kena tahu dulu perkataan asal dia. Fakhurat ni perkataan asal dia apa? Perkataan asal dia adalah fakhara, berbangga. Okey, fakhur ni adalah orang yang berbangga. Dia isim fa'il. Jadi daripada fakhara ni awak jadikan dia, tukarkan dia kepada fi'il. Okey, kepada fi'il mudhari'. Maka kita kena tengok bilangan orang ni 3 perempuan. Maka kat sini pun jadi 3 perempuan, iaitu yafkharna. Okey, ahsanta ya Imran. Baik, soalan yang wow ni Izni Izni Irfan. Ya Ustaz. Okey, qabla dhalika hal indakum soal ya ayuhat talabah. Dia tak nak tanya, tak faham. Setakat ni ada. Faham dah? Okey, insya-Allah. Baik, terus soal tsani. Sebuah ayat ni. Oh lah. Ibu ayat. Tafadhal ya Izni Irfan. Tengah buka buku. Labas. Tak boleh. Persilakan. Saya main buat ayat je Ustaz, tak apa Ustaz. Tak apa, kita betulkanlah ayat sama-sama. Kawan-kawan yang lain tu awak salin ayat Izni Irfan yang sudah dibetulkan Okey. Saya pun ikut balik yang nombor 2 ni. Ro'a itu alamak, sound tak ada. Okey. Ro'a itu atif lata bakiyatan. Ra'aitu tiflata bakiyatan. Okey. Baik, jawapan dia adalah tepat, betul. Kenapa? Okey, ra'aitu adalah fi'il. Perlu mangsa tak? Ra'aitu. Okey, ra'aitu perlukan pada mangsa. Izni Irfan letak tak mangsa kat sini? Letak ni, tiflata. Okey dah, ayat lengkap. Lepas tu dia terus letak bakiyatan. Dalam keadaan menangis, seorang perempuan dia kembali balik kepada tiflah. Sebab ni pun seorang perempuan. Okey, so jawapan dia tepat, betul. Okey, soalan ketiga, soalan salis. Tusalli at-talibat khashi'at. Okey, Izni Irfan pakai fi'il. Okey, fi'il tusalli perlu mangsa tak? Perlu. Perlu. Mana mangsanya? Dah hilang. Okey. Baik, tambah sendiri fa'il. Tambah sendiri dia punya mangsa dia. Apa nak letak? Solat pelajar perempuan. Boleh. Solat subuh. Solat pelajar. Solat apa? Solat subuh. Okey, dalam keadaan khusyuk. Okey, bagus. Jawapan dia betul. Cuma tinggal mangsa. Sebab kalau tak ada mangsa, maknanya ayat tu masih lagi belum lengkap. Okey, soalan keempat. Ra'aitu atiflani farihaini. Ra'aitu atiflani farihaini. Saya telah melihat tiflani ke tiflaini? Tiflani. Okey, jawapan dia adalah tiflaini. Okay. Kenapa tiflaini?
Siapa tahu? Pada maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kerana dia maf'ulun bih. Okey. Maf'ulun bih kalau untuk dua orang dia punya i'rab dia bil. Ya. Bilya. Kita dapat musanna. Dia bil ya. Maknanya kalau asalnya musanna ni asalnya bila dia marfu' dia bil alif. Bil alif. Macam ni rupa bil alif. Inilah tadi yang Izni buat tadi. Okey, nampak bil alif dia ada alif ni. Akan tetapi ni asalnya bila dia duduk tempat mangsa ataupun tempat maf'ulun bi ataupun tempat mansub lah. Okey, mansub. Dia punya musannanya adalah bil ya. Okey, yang mana asalnya alif. Jadi daripada alif ni kena tukarkan kepada ya di sini. Okey, sebab dia musanna kan. Alif ni musanna. Kalau ya ni pun dia musanna. Maka daripada alif ni kita tukarkan kepada ya. Tiflaini. Kerana dia mangsa. Okey, tiflaini. Ra'aitu at-tiflaini farihaini. Okey, betul jawapan. Sahih. Soalul khamis. Jalasat at-talibataini Talibataini. Sekejap tak nampak. Betul. Mu'addabataini. Mu'addabataini. Okey, nampak Jalasat. Kena tukar pen lah. Sekejap. Pen hitam nampak kot. Boleh lah pen hitam tadi. Okey, jalasat talibataini mu'addabataini. Sahih ke khata'? Ada tak khata'? Okey, jalasat perlu mangsa tak? Duduk. Perlu. Jalasat perlu mangsa tak? Cuba fikir sejenak. Perlu ke tidak? Perlu. Kenapa perlu? Apa bukti dia? Macam ni sahaja itu. Nak tahu dia perlu mangsa ataupun tak. Kena buat ayat bahasa Melayu. Okey, jadi perlu mangsa tak? Cuba ayat bahasa Melayu dulu. Lepas tu fikir, perlu mangsa tak? Ustaz, mu'addibataini apa? Apa dia tak dengar? Mu'addibataini. Mu'addibataini dalam keadaan beradab. Ayat dia betul lah ni. Cuma kita nak tahu dulu lengkap ke tidak ni. Kalau tak lengkap maknanya kita kena tambah maf'ulun bih. Kalau dia tak perlu maf'ulun bih, ayat dia dah kira settle. Lepas tu kita tengok pula pada sudut nahu, ada salah ke tidak pada tulisan ke semua. Okey. Sekarang kita tengok dulu pada, sebab dia pakai fa'il kan. Izni pakai fa'il. Bila Ustaz dah pernah beritahu itu, kalau pakai fa'il awak kena perhatikan dia fa'il muta'addi ataupun lazim. Baru awak tahu, okey, perlu letak mangsa ataupun tak perlu, macam tu. Okey, sekarang ni bila Izni Irfan pakai fa'il, kita kena tengok perlu tak mangsa ataupun tidak. Okey, jalasat perlu mangsa tak? Perlu. Perlu. Okey, apa bukti dia? Tidak mestilah datang daripada ayat Melayu. Okey, apa ayat Melayu yang buat contoh daripada duduk? Saya duduk atas kursi. Okey, mangsa dia mana? Kursi. Tak ingat lagi ni. Okey, kan Ustaz kata duduk. Contohnya ayat saya duduk atas kerusi. Okey, maksud mangsa yang Ustaz maksudkan mangsa pada awak tu adalah directly. Majrur. Directly lepas apa? Pelaku ni saya, fa'il ni duduk. Directly lepas ni mesti mangsa. Kalau dia bukan mangsa, dia letak huruf jar, iaitu atas ni, dia bukan fa'il muta'addi, dia tak perlu mangsa. Tu maksud dia. Walaupun kerusi ni secara maknawi dia adalah mangsa. Faham tak? Faham. Ya ke faham?
Ustaz ulang. Soalan balik. Okey. Berapa? Nak tahu sesuatu fi'il tu, sesuatu kata kerja itu mutaaddi ke ataupun lazim. Okey, kita beritahu tanda mutaaddi Okey, tanda mutaaddi. Tanda fi'il itu mutaaddi adalah apabila kita buat bahasa Melayu dengan fi'il tersebut. Contohnya makan. Nak tulis kat mana Okeylah dah. Sinilah Contohnya makan. Okey. Makan, contoh ayat makan. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Okey. Baik, kita nak tahu apakah dia tanda fi'il yang mutaaddi ataupun dalam bahasa Melayu fi'il yang perlu mangsa. Okey, nak tahu tandanya adalah kita tengok fi'il dan kita tengok fa'il. Kita lock dia. Tahu lock tak? Lock. Kita kurung dia. Okey, mana fi'il, mana fa'il. Okey, ni fi'il makan. Ni fa'il, saya. Okey, lock dia. Okey, lepas dah lock dia, dah kurung dia, tengok sebelah lock ni. Kalau sebelah dia ni awak mampu letak mangsa, maka dia ni dalam bahasa Melayu maka dia adalah fi'il Mutaaddi. Okey. Tu cara mutaaddi. Cara lazim macam mana? Cara lazim sama macam tadi, buat ayat Melayu dulu. Contohnya kita nak tahu duduk ni. Duduk ni kan sekarang ni kita nak tahu duduk. Dia perlu mangsa ke ataupun tak perlu? Okey, buat ayat Melayu, iaitu contoh ayat dia ni, saya duduk atas kerusi. Boleh tak kita buat saya duduk kerusi? Tak. Tak boleh kan? Tak pernah dengar kan? Saya duduk kerusi. Awak duduk mana? Saya duduk kerusi. Awak dengar tu mesti kata, ini tak pandai bahasa Melayu ni. Betul lah, memang tak pandai bahasa Melayu. Okey. So jawapan dia nak tak nak kena letak juga atas kerusi, bawah kerusi, tepi kerusi, apa lagi? Dalam kerusi, ada ke dalam kerusi? Saya duduk dalam kerusi. Tak pernah dengar. Okey. Maknanya awak kena letak sesuatu kat sini. Okey, lepas dah buat ayat, saya duduk atas kerusi, awak kena lock dulu. Apa dia lock? Lock siapa? Pelaku dan kata kerja. Okey, fi'il dan fa'il. So ni fa'il, pelaku. Yang ni fi'il, lock dia. Okay, dah lock. Tengok selepas lock tu. Perkataan apa? Kerusi ke atas? Atas. Ya, atas. Atas ni adalah mangsa ke adalah huruf jar? Ataupun kata sendi? Jar. Ya, huruf jar. Maka ini secara automatik duduk ni adalah fi'il Lazim. lazim. Pandai. Boleh faham? Boleh Ustaz. Jadi jalasat ni fi'il lazim ke mutaaddi? Lazim. Lazim. Perlu mangsa tak? Lazim. Tak perlu. Betul lah. Izni Irfan buat tak ada mangsa. Okey, betul lah tu. Izni Irfan buat tak ada mangsa. Okey, bagus. Ayat dia betul lengkap dah. Jalasat atau libataini, muaddibataini. Ayat dia ni dua ni dah lengkap. Sebab fi'il lazim hanya perlukan fi'il dan fa'il sahaja. Kemudian dia terus letak hal. Boleh, tak ada masalah. Ayat dia betul. Cumanya pada sudut ejaan ada salah sikit. Kat mana? Tolibataini. Naam. Tolibataini. Apa yang salah dia ni? Izni Irfan. Kenapa salah? Tush. Apa salah? Alif nun. Ya, alif nun. Kenapa alif nun? Sebab dia Dia fa'il, pelaku. dia pelaku, dia fa'il. Okey. Jalasat, duduk. Duduk dalam bentuk perempuan. Okey, sebab ada ta buka yang mati. Ni perempuan ni, satu orang perempuan duduk. Siapa satu orang perempuan duduk tu? Tolibatan ni sebelah dia. Sebelah dia ni yang duduk. Tolibatan ni adalah pelaku bagi fi'il jalasat. Maka secara automatik dia adalah pelaku. Bila pelaku kena tengok hukum pelaku. Okey, hukum pelaku kalau ni dua orang kan. Tolibatan ni dua orang. Cuba tengok dalam marfu'. Pelaku ni pelaku.
Nombor 5 kan. Fa'il, hukum dia marfu'. Okey, kalau tadi talibatan 2 orang, mana musanna? Alif. Alif. Maka tandanya kat sini adalah alif, bukan ya. Okey dah. Okey, baik. Soalan kelima. Faham Soalan kelima, soalan khamis. Faham. Tayyib. Soal sadis. Yusolli as-soleh Yusolli as-solihu as-salihu salat as-subhi salat as-subhi wa huwa muslihan. wa huwa Allah. Tak muat. Yep. Wa huwa muslihan. Okey. Muslihan. Okey. Yusalli as-salihu salat as-subhi wa huwa muslihan. Baik, ayat dia lengkap. Yusalli, soleh. Yusalli ni adalah fi'il yang perlukan mangsa. Okey, jadi Izni Irfan dah letak pelaku di sini satu, salihu, bagus. Dan dia juga ada mangsa, solata as-subhi. Bagus, ni mangsa dia, ni pelaku dia. Dan dia buat dalam bentuk hal jumlah ismiyah, iaitu dia mulakan dengan wa huwa. Okey. Cumanya muslihan ni. Muslihan ke muslihun? Kita tengok contoh. Wa huwa Tak ada alif. Wa huwa dia tidak ada alif. Okey. Ustaz ada rasa semalam kot Ustaz ada tersebut alif tu salah tu. Mana itu? Semalam Ustaz ada tersebut alif. Kat mana? Dia ni pada ni. Ni sahih akhta' mubarak min muntasiran. Tak ada. Tak kat mana tak ingat lah. Ke ni? Ni. Ni salah ni. Yang saya ni. Wa ana khashi'un. Wa ana khashi'un, bukan wa ana khashi'an. Ain kena ujar ini. Wa ana khashi'un, tukar pen. Wa ana khashi'un. Okey. Jadi yang betul ni kat sini adalah wa huwa muslihun. Tapi Izni Fan dia minta muslihan. Jadi tukar ayat. Okey. So jadi yusalli salihu salatu subhi muslihan. Dalam keadaan soleh. Boleh lah. Okey. Soleh dia solat, dia soleh solat apa? Solat subuh dalam keadaan soleh. Boleh lah tu. Okey. Baik. Tengah main buat je. Tak apa. Awak buat salah. Sebab ayat. Tak apa, awak buat salah, kawan-kawan lain dapat belajar sekali. Tu bestnya. Best juga soalan buat ayat ni. Okey, itulah kalau bagus kat idea ni kan. Lepas ni kita buat kita minta semua setiap seorang pelajar buat ayat. Baru best. Buat tahu mana dia orang lemah, apa yang dia orang boleh tahu. Best juga tu. Okey. Baik, terus soalan yang ke-7. Soal sabi'. Taqra'u al-mu'minataini al-mu'minatani. Ya, pandai. Al-mu'minatani. Okey. Tak nampak bunyi pasal. Tak nampak. Tak apa. Belajar. Okey. Taqra'u al-mu'minatani al-Quran. Bagus. Letak maf'ul bih. Mutamassikataini. Okey, dua orang mukmin, mukminatan, betul lah jangan. Dua orang mukmin sedang membaca Al-Quran dalam keadaan mutamassikatain, dalam keadaan berpegang teguh. Mulih dalam keadaan dia berpegang teguh pada Al-Quran adalah. Jadi mutamassikatain ini adalah dua orang perempuan. Dan Izni Irfan pun buat dua orang perempuan. Okey, ada salah nahu tak kat sini? Salah tata bahasa ada tak? Ada.
baris dia ke, ataupun dia buat uyar ke, ataupun dia tak letak maf'ul bih ke. Tak ada kan? Macam Tak ni ada. lah awak baru lengkap. Okey, alhamdulillah. Soalan ke-8 Soalul tsamin. Mutafa'ilain ni bermaksud apa ni? Interaktif Tafaul. Interaktif lah. Interaktif, berinteraktif. Okey. Ayatnya Selain daripada tu Ustaz saya buat. tak apa. Nak tengok. Okey. Yaktubu Yaktubu Az-Zakiyani jap. Zaki, Zai, Za, Kaf, Ya, Alif, Nun kan? Za kan? Za, Ka, Ya, Alif, Nun. Zakiyani, okey. Mutafa'ilaini. Okey, yaktubu zakiyani mutafa'ilaini. Okey, ada tak kesalahan tata bahasa? Okey, tengok dulu ni fa'il, ni fa'il. Izni buat alif. Betul salah? Betul. Okey, kemudian hal dia dalam bentuk mansub iaitu ya. Okey, betul tu. Apa yang salah? Ada lagi tak yang salah? Ada satu lagi. Yaktubu mutaaddi ke lazim? Mutaaddi. Cuba ayat Melayu mutaaddi. Ayat Melayu untuk tulis. Saya tulis ayat. saya tulis ayat, saya tulis surat, saya tulis surat khabar, saya tulis karangan. Nampak dia perlukan pada mangsa. Maka kena letak dulu mangsa kat sini. Apa nak letak? Letaklah apa-apa. Dua orang yang cerdik tulis surat lah. Okey, Ar-risalata yaktubu zakiyani ar-risalata mutafa'ilain. Dalam keadaan dia interaktif lah. Boleh lah sambil-sambil tulis tu dia macam happy go lucky ke, ataupun dalam keadaan dia aktif. Boleh, tak apa. Ada munasabahnya. Okey, terus nombor 9. Ja'a at-talib. Tak nampak pula. Ja'at at-talibat. Talibat tu Okey, bagus. Mutaakhirat. Mutaakhiratin. Okey. Ada kesalahan? Ja'at perlu mangsa tak? Tak. Apa buktinya dia tak perlu mangsa? Tukar bahasa Melayu. Okey, apa dia ayat bahasa Melayu? Belajar datang ke sekolah. Ya, pelajar datang ke. Nampak? Pelajar datang, log kan dia. Pelajar datang, kita log kan. Ke, dia mula ke dulu. Okey, jadi dia adalah fa'il lazim. Dia adalah fa'il yang tak perlu pada mangsa. Maka Izni dah buat ayat ni lengkap. Dia tak letak mangsa. Memanglah sebab dia tak perlu mangsa. Okey, jadi betul lah ja'at talibatu mutaakhiratin. Okey, Ustaz Jas nak beritahu, kalau awak nak letak juga ja'at talibatu ilal madrasah, nak tambah ila kat sini, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma ayat panjang je lah, tu je. Bezanya ayat panjang, ayat pendek. Yang Izni Irfan ni buat dia ayat yang paling ringkas yang dia boleh buat. Betul lah. Paling senang dia boleh buat. So senang lah, pembalik Esa pun senang nak tengok. Dan dia selamatkan diri dia juga daripada kesalahan. Sebab kadang-kadang orang buat ayat panjang ni, takut-takut ada salah dekat yang berlebih-lebih. Contohlah dia buat ja'at talibatu mutaakhiratin, betul dah. Cuma bila dia tambah ilal madrasah, contohnya madrasah dia ta marbutah tu dia terlupa nak letak titik, dah hilang markah. Okey.
Nah, memang digalakkan kalau nak buat soalan yang macam ni, soalan buat ayat pendek-pendek ni, buat ayat paling pendek yang boleh. So nak tahu pendek macam mana? Apa ayat paling pendek? Isim tambah isim. Ahmad Solehun. Settle lah tu, pendek tu. Tengok orang yang Ahmad Soleh dan dia pergi ke sekolah dalam keadaan solat tahajud 10 rakaat. Dia takkan ke sekolah dalam keadaan tanpa menunaikan solat 10 rakaat tahajud. Dia punya ayat punya panjang. Tak payah. Kalau untuk soalan macam ni, buat ayat pendek-pendek lah. Ahmad Soleh ataupun Ja'at Talibatu. Ayat tu dah cukup dah. Cuma sebab dia minta hal, dia kena tambahlah mutaakhiratin. Okay. Kenapa kita perlu ringkaskan ayat? Kerana kita nak elakkan daripada sebarang kesalahan. Kalau ayat tu perlukan mangsa, kena juga buat mangsa. Macam ni. Cukuplah sekadar satu mangsa. Okay, dua orang yang pandai tu, lelaki yang pandai tu sedang menulis surat. Kena tak tulis surat? Sebab dia wajib. Tak payah tambah-tambah lagi dah. Dua orang pelajar lelaki yang pandai itu sedang menulis surat yang ditujukan khas kepada makwanya ataupun bakal isterinya dalam keadaan mutafailain. Tak payah yang bakal isteri, tak payah. Okay, buang tepi. Kita buat ayat paling ringkas. Okay, soalan yang ke-10, soalul akhir. Yusaidu. 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 Al-ibnu. Al-ibnu. Al-abba. Al-aba. Mukhlisan. Mukhlisan. Okay, ada salah tak? Yusaidu perlu mangsa tak? Menolong. Perlu. Okay, bagus. Mana mangsa dia? Al-aba. Okay, settle. Mukhlisan maksudnya dalam keadaan ikhlas. Berapa orang mukhlisan? Satu lelaki. Yang ni berapa lelaki? Satu lelaki. Okay. Baik. Jadi betul lah ayat dia lengkap dan tepat dari sudut tata bahasa. Okay, alhamdulillah ala kulli halin fi kulli halin wa ni'mah qad intahaina min ijabati an jami'il as'ilah tahta al-mawdu'i al-hal. Jami'ul as'ilah banyak tu. Ini kita makan masa berapa hari? 3 hari. 3 hari, 3 waktu, 3 jam lah nak habiskan tajuk ni. Masya-Allah. Okay, jadi insya-Allah pada hari Khamis ni awak nak sambung ni ke ataupun awak nak buat karangan? Sambung Sambung je lah. Banyak lagi. Banyak lagi ni. Itulah. Aduh. Macam mana nak habis ni? Apa ni kepala? SPM dah dekat. Ada idea tak? Awak ada idea tak? Kita nak ambil sikit-sikit daripada tajuk tu ke ataupun kita nak habis yang satu tajuk tu? Bayangkan satu tajuk ni 3 jam. Sebab kita, kalau boleh, Ustaz target sebelum awak mula percubaan iaitu pada bulan November ni, awak dah habis dah target Ustaz lah, awak dah habis dah buku ni. Awak dah lengkap dah tulis jawapan dia. Tapi memandangkan realiti yang kita tengok sekarang ni, satu tajuk je ada berapa? 3 jam awak perlu. Awak bayangkan kita belajar bertajuk ni dalam ni. Banyak. Banyak. Satu tajuk 3 jam. Tak sampai. Bila? November ni tak sampai. Sebelum sampai November ni ataupun dah sampai November ni, mungkin dalam 5-6 tajuk kita habis. Tak nak macam tu. Ustaz nak kalau boleh semua tajuk tu awak pernah sentuh. Biar awak nampak tentang apa tajuk tu. Jadi macam ni kita habiskan jugalah maf'ulun fih dengan maf'ul mutlak ni. Lepas tu yang lain-lain tu kita ambil sikit-sikit lah. Kita ambil yang nanti Ustaz bagilah. Okay, awak ambil ni tajuk ni ke. Ataupun kita ambil yang belah atas. Kita ambil yang belah ayat ni. Best juga ni. Ustaz suka lah ayat-ayat ni. Dalam masa yang sama kita belajar karangan. Boleh. Kan. Okay, awak nanti Ustaz fikir balik. Cuma ni kita habiskan dulu tajuk ni, maf'ulun fih dan maf'ul mutlak, dan kemudian pada waktu akan datang kita akan buat sikit-sikit setiap tajuk tu. Ambil berkat.
Takut awak lupa tajuk lain. Okey, baik, insyaAllah laqad wasalna fi nihayatid dars, fa nakhtimu hadha ad-dars bis tasbih kaffarah was suratil asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.